Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana kembali lagi ke channel Tangan Hijau. Okey, hari ni akan nak cerita pasal kamera. Sebelum akan nak cerita pasal kamera, akan nak ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel akak. Walaupun tak kenal akak ni siapa, terima kasih kerana sokong akak. Okey, pada yang belum lagi subscribe tu, jangan lupa subscribe ya. Sebelum membeli kamera ni, akak telah membuat beberapa carian di YouTube, di Google untuk mencari apakah jenis kamera yang patut akak beli yang sesuai dengan bajet akak dan boleh untuk akak buat video ketika akak ride. Setelah menimbangkan beberapa perkara, jadi akak telah tentukan untuk membeli pump to gimbal kamera. Okey, apa itu pump to gimbal kamera? Pump to gimbal kamera ni saiz dia sangat kecil, lebih kurang sepanjang tapak tangan sahaja. Jadi dia sangat mini. Ketika nak ride ke nak apa, sebab akak selalunya jadi pillion, jadi senang untuk akak simpan di dalam poket ke apa, jadi tak ada masalah. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa gimbal kamera ni menjadi pilihan akak. Walaupun gimbal kamera ni tidaklah sehebat 360 ataupun action kamera seperti GoPro, tetapi dia cukup memuaskan hati akak untuk setakat ini. Walaupun dia ada beberapa kelemahan, biasalah seperti biasa akak akan ceritakan sedikit kebaikan dan kelemahan yang ada pada kamera ni. Sambil layan akak tengah berceloteh, akak sudah sediakan satu video untuk korang tengok. Ini video ni akak ambil ketika akak test ride menggunakan gimbal kamera ni. Function gimbal kamera ni hampir sama sahaja dengan kamera yang ada sekarang. Sama juga dengan function seperti di dalam handphone juga. Okey, apabila kita buka kotak gimbal kamera ni, gimbal ni akan tersedia di dalam satu hard case dan hanya ada satu kabel charger sahaja. Kalau kita nak tambah untuk aksesori yang lain, hendaklah kita beli asing. Aksesori yang kita beli boleh kita beli sama sahaja dengan GoPro ataupun 360. Hampir sama sahaja dia punya aksesori. Okey, berbalik pada kamera ni tadi. Kenapa akak pilih kamera ni? Pertama, dia adalah bersaiz kecil, senang untuk akak bawa sebab biasanya akak adalah sebagai pillion, jadi senang untuk akak simpan dalam poket bila kita tak guna kamera ni. Gimbal kamera ni coverage dia dalam 120 darjah sahaja. Tetapi yang istimewanya, dia ada mode selfie. Jadi kalau kita nak ambil gambar dari hadapan dan juga nak tukar kepada mode selfie, secara automatik kamera ni akan bertukar dengan sendirinya. Jadi kita boleh bercakap menghadap kepada kamera dan kita boleh tukar mode hadapan kepada bila-bila masa sahaja. Function kamera dia juga, kita boleh arahkan kamera ni ke atas ataupun ke bawah, ke kiri dan juga ke kanan. Bila di dalam mode selfie, dia ada juga satu ciri, iaitu dia boleh attack wajah kita. Kita tekan sahaja untuk attack wajah secara automatik. Gimbal kamera ni dia boleh follow ke mana sahaja kita pergi. Ni yang akak suka ni. Kalau kita tengok kepala dia tu macam robot je, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau akak nak buat video macam ketika akak nak bergerak-gerak ke sana ke sini, akak cuma letakkan kamera ni pada satu tempat, kamera ni akan follow je muka akak. Keistimewaan yang utama pump tu ni adalah dia ni gimbal kamera. Jadi bila kita bawa ikut pada jalan yang tak rata atau jalan yang berlubang-lubang ataupun dalam keadaan yang tidak stabil, secara automatik gimbal kamera ni memang dia tak bergerak. Gambar dia tu stay je. Inilah ciri-ciri utama sebenarnya ciri pump tu gimbal kamera ni. Sebelum korang nak beli, okey, boleh tengok juga ni dia kelemahan yang ada pada pump to gimbal kamera ni. Kelemahan yang pertama, akak perasan gimbal kamera ni dia punya skrin terlalu kecil. Jadi kalau kita nak tukar mode kepada mode yang lain tu agak susah sebab skrin dia kecil. Tetapi skrin yang kecil ni kita boleh connect terus kepada kita punya handphone. Kita download saja apps dia, kemudian kita boleh setting semuanya melalui handphone. Jadi sebelum kita memulakan perjalanan, kita set dahulu
apa sahaja mood yang kita nak, kemudian barulah kita boleh ride. Kelemahan yang kedua, bila kita ride, masa tu angin kuat dan kita bawa dalam kelajuan yang lebih kurang 140, 120 macam tu. Jadi gimbal kamera ni dia mengikut arah tolakan angin. Jadi kalau kita nak functionkan dia menghadap ke hadapan, jadi sebab angin dan kelajuan, dia tak dapat nak follow. Dia tetap ke arah ke kanan ataupun ke kiri mengikut pada tolakan angin. Ini je yang Kak tak suka sangat bab ni. Walaupun dia ada lock tertentu, tetapi dia masih lagi ada kelemahan yang ni. Kelemahan yang ketiga, kualiti gambar dia memang tak samalah macam GoPro ataupun 360. Ataupun ini mungkin sebenarnya dari segi setting, mungkin belum begitu mahir lagi dari segi setting kamera ni. Tetapi kalau nak ikutkan secara logik, gambar yang akan ambil daripada pagi sampai ke petang menggunakan satu setting yang sama. Tetapi bila gambar itu di waktu pagi, keadaan hijau, daun-daun cantik dan juga langit memang kelihatan biru. Tetapi bila akan ambil pada waktu tengah hari, iaitu cahaya yang sangat-sangat terang, kualiti gambar tu menurun. Warna hijau tu dia jadi macam kelabu sikit dan langit berwarna putih. Jadi akak tak berapa suka sangat. Tapi bila akak nak set, jadi belum begitu faham sebab kamera ni akak baru beli. Jadi dia nampak gambar tu tak berapa cantik. Jadi akak kurang berminat dengan function ni. Jadi bila dalam sesuatu keadaan, kita kena tukar setting dia untuk mendapatkan satu gambar yang cantik. Walau bagaimanapun, bagi akak, kelemahan yang terakhir ni bukan kelemahan pada kamera, tapi kelemahan pada akak kerana akak belum begitu mahir untuk buat tukar kepada setting-setting atau mood-mood yang akak perlukan. Jadi, apa yang perlu akak hanya lebih banyak untuk buat video, untuk lebih faham bagaimana function kamera ni. Walau macam mana pun, akak tetap berpuas hati dengan apa yang ada pada kamera ni. Mungkin ada sesiapa yang pernah pakai Palm 2 gimbal kamera ni, sebab gimbal kamera ni keluar setahun yang lepas. Jadi kalau ada apa-apa tips yang nak bagi pada akak, mungkin boleh tulis kat komen ni supaya akak pun boleh belajar macam mana nak tukar setting-setting yang baik untuk akak ambil ketika akak nak ride. Harap lepas ni gambar-gambar atau video yang akak ambil, dia adalah satu video yang berkualiti untuk akak share dengan korang semua. Oh ya, akak lupa nak share pasal apps tu tadi. Kalau kita dah beli tu, kita boleh download apps Palm 2 ni. Bila kita dah download apps Palm 2 ni, kita boleh buat apa-apa setting semuanya di dalam handphone. Okey, contohnya kalau kita nak setting color, dia ada color nature, dia ada f-log dan dia juga ada vivid color. Jadi kalau kita nak tukar apa-apa, kita tekan sahaja setting dekat dalam kamera. Lepas tu kita boleh juga tukar dia punya ISO, blend and white pun ada juga. Lepas tu kalau kita nak lockkan gimbal, kita nak lockkan kamera ataupun kita nak dia mood follow, semuanya kita boleh set up dekat apps tu. Kemudian kalau kita dia boleh juga ada video dan kita boleh juga ambil gambar. Dia ada juga pano, slow mo dan juga time lapse. Okey, dia ada lagi satu function yang baru. Kalau kita nak terus buat video, short video, kita nak masukkan dalam TikTok ke apa, dia pun ada satu function dekat dalam dia punya apps ni. Jadi kita cuma tukar sahaja apa-apa function yang kita rasa sesuai. Jadi dia amat memudahkan. Kalau kita nak download gambar yang telah kita ambil dari Palm 2, bila kita buka je apps ni, kita boleh download direct. Kita tak perlu nak keluarkan dia punya SIM card ataupun apa. Kita tak perlu nak bawa kepada laptop. Jadi kita terus boleh download direct. Jadi senang lah kamera ni. Kita nak guna, lepas tu kita nak edit ke, nak apa ke, amat mudah. Akak
rasa setakat ini sahaja sharing Kak pasal Palm 2 gimbal kamera. Tetapi boleh terus menonton. Ini adalah video yang telah Kak ambil menggunakan Palm 2 ni. Jadi mungkin boleh share sedikit tips bila dah tengok video ni untuk akak perbaiki mutu video yang akak boleh share dekat channel Tangan Hijau ni. Sekali lagi akak ucapkan jutaan terima kasih pada yang subscribe. Okey, pada yang belum tu jangan lupa subscribe ya. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum.